Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Fazliani. Hari ini kita akan pergi kepada mata pelajaran Prinsip Perakaunan tingkatan 5 di bawah tajuk Perakaunan Kos bahagian 3. 16.3 Analisis titik pula modal. Kriteria kejayaan. Dalam pelajaran pada kali ini, murid-murid akan dapat: pertama, melakar graf titik pula modal. Kedua, menentukan titik pula modal dengan menggunakan kaedah graf. Ketiga, menganalisis titik pula modal menggunakan kaedah graf. Titik pula modal boleh ditentukan dengan kaedah graf. Ciri graf titik pula modal ialah paksi Y mewakili kos ataupun hasil ringgit Malaysia, paksi X mewakili pengeluaran unit, kos tetap adalah malar bagi setiap tingkat pengeluaran, garisan jumlah hasil bermula daripada titik kosong ataupun sifar, garisan jumlah kos bermula dari titik jumlah kos tetap. Titik pula modal. Ianya ditentukan apabila garisan jumlah kos bersilang dengan garisan jumlah hasil. Perniagaan akan mendapat kerugian jika jumlah pengeluaran ialah kurang daripada titik pula modal, manakala keuntungan akan diperolehi jika jumlah pengeluaran melebihi titik pula modal. Contoh soalan. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan pengeluaran 2,000 kek coklat oleh kilang birthday. Diberi kos tetap, kos berubah seunit dan harga jualan seunit. Anda dikendaki menentukan satu set andaian kos berubah, jumlah kos dan jumlah hasil pada unit jualan tertentu dengan membina satu jadual. B. Melukis garisan kos tetap, jumlah kos dan jumlah hasil dalam kertas graf. C. Menentukan titik pula modal dalam unit dan ringgit Malaysia dengan menandakan di dalam graf. D. Melorek kawasan kerugian dan juga keuntungan. Okey, kita tengok kepada contoh soalan yang tadi, cara penyelesaian dia. Untuk soalan A, menentukan satu set andaian kos berubah, jumlah kos dan jumlah hasil pada unit jualan tertentu dengan membina satu jadual. Jadi, cikgu syorkan buat jadual yang ada tulis unit pengeluaran, kos tetap, kos berubah, jumlah kos dan jumlah hasil. Okey, ini bagi memudahkan bagi bila kita membina graf lah. Okey, melakar graf nanti. Okey, untuk unit pengeluaran, kita mesti bermula daripada kosong. Okey, kemudian nak letak apa pula lepas kosong tu, ikut terpulang kepada murid-murid. Tapi kalau kita tengok pada dalam soalan ni, maklumat berikut adalah berkaitan dengan pengeluaran 2,000 kek coklat. Jadi kalau 2,000, cikgu rasa lebih sesuai letak unit pengeluaran sama ada 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000. Ataupun yang cikgu buat kat dalam ni, cikgu letak unit pengeluaran start daripada kosong, 1,000 unit pengeluaran, 2,000 unit pengeluaran, 3,000 unit pengeluaran. Okey, untuk kos tetap, dalam soalan diberi kos tetap dia adalah 6,000. Jadi, kos tetap untuk pertama murid, ingat lagi tak? Kos tetap adalah malang bagi setiap tingkat unit pengeluaran. Jadi, kita letakkan kos tetap RM6,000 Malaysia. Untuk kos berubah pula, kos berubah seunit ialah RM3.50. Jadi, kita darabkan dengan unit pengeluaran. Jadi, untuk unit pengeluaran kosong, kos berubah dia kosong. Untuk unit pengeluaran 1,000, kos berubah dia ialah 3,500. Unit pengeluaran 2,000,
kos berubah dia ialah 7,000. Unit pengeluaran 3,000, kos berubah dia ialah 10,500. Jumlah kos. Jumlah kos ialah kos tetap ditambahkan dengan kos berubah. Untuk unit pengeluaran kosong, jadi kos tetap dia ialah 6,000 tambah dengan kosong, jadi RM6,000. 1,000 unit pengeluaran, jumlah kos dia ialah 9,500. Unit pengeluaran 2,000, jumlah kos dia ialah 13,000. Unit pengeluaran 3,000, jumlah kos dia ialah 16,500. Okey, bagaimana pula nak dapat jumlah hasil? Jumlah hasil ialah harga jualan seunit darab dengan unit pengeluaran. Jadi kosong unit darab dengan RM10, jawapan dia ialah kosong. 1,000 unit darab dengan RM10, jawapan dia ialah RM10,000. 2,000 unit darab dengan RM10, jadi jawapan dia RM20,000. 3,000 unit darab dengan RM10, jadi jawapan dia RM30,000. Okey, dah buat jadual ni, jadi kita dah dapat jawab lah soalan A. Kita pergi pula kepada soalan B. Apa soalan B? Melukis garisan kos tetap, jumlah kos dan jumlah hasil dalam kertas graf. Okey, cikgu buat kat dalam Google Drawing kat dalam ni ya. Dia bukanlah kertas graf, tapi untuk keadaan sebenar, murid kena buat dalam kertas graf. Okey, langkah pertama ialah perlu melukis atau melakar garis X dan juga garis Y. Okey, garis X kita labelkan sebagai pengeluaran. Okey, cikgu letak kat sini. Oleh kerana nilai dia banyak, kosong-kosong, jadi cikgu letak kosong-kosong unit kat sini. Untuk bagi mudah kat sini lah. 1 merujuk kepada 1,000 unit. 2 merujuk kepada 2,000 unit. 3 merujuk kepada 3,000 unit. Okey, untuk garis Y pula, kita kena label sebagai kos hasil. Cikgu letak juga kosong-kosong kat bahagian belakang ni. Sebab cikgu nak tak bagi senang lah. Okey, bagi senang kat sini kita labelkan 3 merujuk kepada 3,000, 6, 6,000, 9,000, 12,000 dan seterusnya. Okey, pertama sekali kita kena buat garisan kos tetap. Jadi kos tetap 6,000. Jadi kita buat garis daripada unit pengeluaran kosong sampai 3,000. Kos tetap dia ialah RM6,000. Kita kena labelkan tulis kos tetap. Okey, jadi kita dah dapat melukis garisan kos tetap. Okey, selepas garisan kita membina garisan kos tetap, kita perlu juga membina garisan jumlah kos. Okey, kat sini unit pengeluaran kosong, jumlah kos ialah 6,000. Jadi kita ambil lah yang ni cikgu dah sediakan, kita letakkan dekat bahagian 6,000. Okey, unit pengeluaran kosong. So, jumlah kos ialah 6,000. Unit pengeluaran 1,000. Jumlah kos dia ialah 9,500. So, kita tengok dekat 1,000 ni, dia lebih kurang dalam 9,500. Okey, untuk unit pengeluaran 2,000. So, jumlah kos dia lebih kurang 13,000. So, kita letakkan dekat ruangan 13,000. Dan unit pengeluaran 3,000. Jumlah kos dia ialah lebih kurang 16,500. 16,500. Ni anggaran je lah. Okey, kat sini lah 16,500. Okey, ni kemudian kita akan sambungkan menjadi satu garisan lah. Okey, bermula daripada garisan sini. Nanti kita betulkan sedikit lah supaya dia bagi garisan tu nampak lurus sikit. Sebab bila kita ni cikgu anggar-anggar saja memandangkan
tak menggunakan betul-betul kertas graf. Okey. Garisan ni kita panggil sebagai dia garisan jumlah kos. Jadi kita kena labelkan. Okey, mula kita labelkan dia, tukar, jadikan dia sebagai jumlah kos. Jumlah kos. Okey, cikgu bagi warna lain lah. Okey, garisan jumlah kos ni cikgu letak warna purple. Begitu juga dengan garisan dia, cikgu tukar warna purple. Okey. Okey. Cikgu betulkan sedikit bagi elok. Okey. Seterusnya kita kena sediakan garisan jumlah hasil. Jadi untuk unit pengeluaran kosong, jumlah hasilnya ialah kosong. Jadi kita buat kosong kat sini. Okey. Seterusnya unit pengeluaran 1000, jumlah hasilnya ialah 10,000. So, kita ambil kat sini lah. Okey, lebih kurang dalam 10,000, 9,000 lebih kurang dalam 10,000 kat sini lah. Okey. Kemudian unit pengeluaran 2,000, jumlah hasilnya ialah 20,000. Kita ambil ni, kita letakkan dekat ruangan lebih kurang 20,000 kat sini lah. Okey. Dan unit pengeluaran 3,000, jumlah hasilnya ialah 30,000. Juga sini 30,000 dalam 30,000. Kurang kat sini ya. Okey. Kemudian kita gariskan. Okey. Daripada sini garisan dia pergi ke sini. Okey, ini cikgu betulkan balik. Okey. Yang ini kita akan labelkan sebagai garisan jumlah hasil. Okey. Labelkan sebagai jumlah hasil. Okey, jumlah hasil. Ini cikgu warnakan bagi warna lain. Warna merah. Okey, silap cikgu akan nak border, cikgu nak dia punya tulisan, tak nak warna merah lah. Cikgu nak warna ni. Okey, ni pun cikgu letakkan warna ni juga lah. Okey. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, persilangan garisan antara jumlah hasil dan jumlah kos ni merupakan titik pula modal lah. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok. Okay, kita buat garisan lain juga. Kita tengok garisan yang oh silap, bukan kat sini. Kita buat satu garisan lain. Okay. Kita buat garisan kat sini.
Okey. Garisan yang ni kita bagi ni lah, bagi dia titik macam tu. Tak lurus ni, kita bagi luruskan dia. Okey. Garisan ni ialah garisan titik pulang modal, iaitu garisan yang persilangan antara dua ni. Kat sini lah. Cuba saya tak berapa jelas ni. Kat sini lah sikit. Okey. Okey. Titik. Okey, jangan lupa untuk labelkan titik pulang modal kat sini. TPM kita labelkan TPM kat situ. Okey. Untuk pengetahuan murid-murid, dekat ini adalah titik persilangan, iaitu titik persilangan di antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Kita panggil dia titik pulang modal. Di kawasan ruang ni kita merupakan ruangan jika untuk mendapatkan keuntungan, manakala loretan yang dekat bawah ni nanti kita akan buat sebentar lagi merujuk kepada kawasan boleh mengalami kerugian lah jika unit pengeluaran kurang daripada titik persilangan ni. Okey, kita tengok cikgu buat Okey, cikgu tengok buat, cikgu tengok. Okey. Kawasan ni ialah kawasan untung. Okey. Mendapat keuntungan lah jika unit pengeluaran melebihi daripada yang titik pulang modal ni. Okey. Jadi kita kena tulis lah, kita kena letakkan, lorekkan kawasan yang untung kat sini dan rugi kat sini. Jadi cikgu nak letakkan contohnya fill color, cikgu nak warna terus sangat lah. Apa guna yang warna yang tadi pun okey dah. Kita labelkan kat sini untung. Okey. Sebab kena label kalau tanya dalam soalan lah. Okey, kalau soalan ni memang dia tanya kawasan untung. Kemudian kita labelkan juga kawasan tempat lorek untuk rugi, jika rugi. So kita buat kat sini. Okay, yang ni kita ambil warna lain, warna rugi ni. Oh, silap. Cuba tak padam ni. Okay. Cuba tak padam ni. Sini kan. Cuba tak padamkan. Okay. Cikgu letakkan di sini kawasan dia rugi. RUGI. Okay. Okay. Jadi nampak untuk penyelesaian soalan satu ni dia perlukan lakaran garisan kos tetap, jumlah kos, jumlah hasil, dan kita perlu lorekkan lah yang kat sini untung dan kat sini rugi. Okay, cikgu nak bagi warna lain. Contoh warna ni.
Okey. Okey,
Boleh buat latihan sebentar tadi di dalam buku latihan dan boleh juga tekan link di bahagian description kerana cikgu ada sediakan juga lembaran latihan yang cikgu buatlah. Boleh print jika mahu. Okay, selamat mengulang kaji pelajaran. Semoga berjaya. Okay. Bagi yang belum tekan butang subscribe, cikgu berharap jangan lupa ya tekan butang subscribe, butang share juga jika ingin berkongsi dengan rakan-rakan yang lain, dan tombol loceng untuk video yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.